Selamat sejahtera kepada Dr. Haslina. Nama saya Tantilin. Nombor matriks S54567 akan membentangkan topik pembangunan barangan awam negara. Pembangunan barangan awam negara adalah satu proses perubahan barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan ke arah yang lebih maju dan canggih. Barangan awam di Malaysia terdapat infrastruktur dan kemudahan awam yang terdiri daripada beberapa subsektor seperti lapangan terbang, air dan pembentuman, jalan raya dan sebagainya. Melalui pembangunan barangan awam ini, kita boleh jelas bahawa kerajaan sangat menekankan kebajikan masyarakat. Kerajaan telah menyumbangkan dana yang tinggi untuk pembangunan barangan awam negara bagi penjaminan kualiti air, kualiti udara serta fasiliti perdagangan. Dalam sebuah kajian pada tahun 2004, ia mengatakan bahawa wilayah Lembah Kelang walaupun merupakan kawasan yang paling membangun di Malaysia, tetapi terdapat beberapa kawasan yang kecil masih belum mendapat bekalan air. Hal demikian, kerajaan pun memastikan pembangunan bekalan air dapat dipertingkatkan dengan secepat mungkin. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Venus Chong Sin Yu, nombor matrik S54395. Sekarang saya akan membentangkan tentang pelaksanaan fiskal federal di Malaysia. Fiskal federal merupakan sejenis sistem federal mana pelbagai tahap pemerintahan bertanggungjawab untuk menyediakan barang dan perkhidmatan. Federalisme memberi maksud gabungan antara negeri untuk membentuk satu kesatuan yang berdaulat dalam politik. Federal kerajaan dilihatkan sebagai pembahagian atau pengasingan kuasa di setiap wilayah secara bebas. Menurut Reichel, konsep federalisme merupakan pengasingan kuasa dan pembuat keputusan akan mengurangkan rundingan antara peringkat kerajaan persekutuan dan wilayah. Sikap proaktif mesti dilanjutkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan pengurusan fiskal dan kewangan yang sihat dalam menjalankan aktiviti ekonomi negara. Kerajaan persekutuan yang saling berkait untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan awam kepada masyarakat adalah untuk memastikan kebajikan masyarakat dapat dimaksimumkan. Menurut Hamzaid, beliau menyatakan bahawa fiskal dijadikan sebagai satu dasar untuk menstabilkan dan alat untuk mengimbangkan perbelanjaan kerajaan, percukaian dan bayaran pindahan. Dasar fiskal merupakan dasar untuk menstabilkan ekonomi negara dengan mengawal perbelanjaan dan percukaian negara, supaya ekonomi dapat mencapai guna tenaga penuh dan memastikan kestabilan harga barang dan perkhidmatan. Selain itu, menurut Sadono Dachong, telah menyatakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam melakukan aktiviti perbelanjaan awam dan kutipan cukai demi untuk mencapai objektif-objektif ekonomi. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan mengutamakan kepada projek yang melibatkan infrastruktur yang berimpak tinggi kepada ekonomi. Contoh projek adalah Laluan Rel Pantai Timur (ECRL), projek Lebuh Raya Pantai Barat (WCE) dan projek Sistem Transit Rapid (RTS). Selain itu, kerajaan telah memberikan sokongan fiskal supaya dapat membantu mengawal penularan COVID-19. Sokongan fiskal ini adalah untuk memberi sokongan kepada aktiviti ekonomi domestik, menjana pelaburan, menggalakkan perbelanjaan pengguna dan mewujudkan peluang pekerjaan. Kerajaan juga menjalankan penjana yang bernilai sebanyak RM35 bilion bagi menjana semula ekonomi negara yang dipengaruhi oleh pandemik COVID-19. Penjana ini telah menumpukan terhadap 3 perkara iaitu memperkasa rakyat, menyokong perniagaan dan merangsang ekonomi. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Toh Jaing. Seterusnya saya akan membentangkan tentang penyampaian perkhidmatan kerajaan, iaitu peranan agensi kerajaan. Yang pertama adalah subsidi. Subsidi merupakan satu bentuk bantuan kewangan yang dibayar kepada suatu perniagaan atau sektor ekonomi. Contohnya, kerajaan memberi subsidi kepada nelayan seperti subsidi harga ikan, subsidi bot dan subsidi perumahan dan sebagainya untuk menjaga kesejahteraan hidup nelayan supaya kualiti hidup mereka dapat ditingkatkan dan untuk mengurangkan perbelanjaan hidup harian mereka. Kedua adalah mengenakan cukai.
Kerajaan campur tangan dalam sektor ekonomi adalah untuk memperbagi imbangan pembayaran iaitu pengenaan tarif, menyebabkan import menjadi kurang supaya menggalakkan rakyat tempatan untuk memberi barangan tempatan agar membantu firma dalam negara dan meningkatkan pendapatan firma tempatan. Ketiga adalah kerajaan mengenakan dasar. Contohnya dasar fiskal mengecut semasa inflasi, dasar kewangan mengecut dan dasar kawalan langsung. Dasar kawalan langsung adalah satu tindakan kerajaan untuk menstabilkan ekonomi melalui pengawalan dan penempatan tingkat harga dan tingkat upah. Contohnya, kerajaan melaksanakan dasar upah maksimum untuk mengawal tuntutan kenaikan upah oleh kesatuan kerja dan mengawal kenaikan kos pengeluaran firma, maka inflasi tolakan kos dapat dikawal. Assalamualaikum, nama saya Nik Farhanum binti Nik Zaiman, nombor matrik S54801. Topik saya adalah mengenai peruntukan dan agihan untuk daya tahan sektor swasta. Sektor swasta adalah sebahagian daripada ekonomi yang dikendalikan oleh individu dan syarikat untuk kepentingan dan tidak dikawal oleh kerajaan. Kerajaan Malaysia telah berkomitmen dalam gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, yang bertujuan untuk menjaga kebajikan rakyat yang tidak bernasib baik dan tidak mampu untuk membeli kediaman yang selamat dan selesa. Melalui hal ini, Rancangan Malaysia ke-10 RMK ke-10 memfokuskan agar kualiti rumah diberi penekanan supaya rakyat mendapat kediaman yang selesa, selamat dan sejahtera. Oleh itu, kerajaan telah memberi amanah terhadap sektor swasta untuk bertindak dalam industri perumahan ke arah yang mampan. Merujuk kepada Kota Bumiputera, permintaan hartanah adalah lebih tinggi daripada penawaran. Jadi, peruntukan untuk Kota Bumiputera ini selalu menghadapi masalah untuk menjual unit-unitnya. Hal ini berikutan dengan pemaju-pemaju yang mengatakan bahawa sukar untuk memasarkan perumah tersebut. Seterusnya, jika dilihat kepada pusat kesihatan sektor swasta pula, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak swasta untuk menggunakan makmal, klinik dan kepakaran bagi mengurangkan beban Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi, dengan kerjasama pihak swasta ini dapat mengurangkan beban terhadap hospital kerajaan untuk pesakit bukan COVID juga. Kesimpulannya, banyak peruntukan dan agihan yang telah dilakukan untuk daya tahan sektor swasta. Sektor swasta juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk kesejahteraan ekonomi Malaysia. Saya Nurul Ashikin binti Jamali, nombor matrik S56811. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah peruntukan dan agihan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi, peruntukan merujuk kepada peruntukan sumber iaitu proses di mana sumber ekonomi diperuntukkan atau dibahagikan untuk kegunaan khusus bagi memuaskan kehendak manusia sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Agihan pula bermaksud penyebaran produk ke seluruh pasaran supaya sebilangan besar boleh membelinya. Terdapat beberapa perkara yang melibatkan sistem agihan, antaranya ialah sistem pengangkutan yang baik untuk membawa barangan ke kawasan geografi yang berbeza. Yang kedua ialah sistem pengesanan yang baik supaya barang yang betul sampai pada masa yang betul. Yang ketiga ialah pembungkusan yang betul yang mengambil masa dan pengangkutan. Yang keempat ialah boleh dijejaki tempat di mana produk itu diletakkan. Dan yang kelima ialah mengambil barang daripada perdagangan. Selain itu, ekonomi kebajikan merujuk kepada peruntukan barangan dan sumber untuk mempromosikan kebajikan sosial yang berkaitan dengan sumber yang cekap dari segi ekonomi untuk kesejahteraan hidup rakyat. Matlamat ekonomi kebajikan ialah untuk kesejahteraan hidup keseluruhan masyarakat yang melibatkan penilaian dasar ekonomi, membimbing dasar awam untuk kesejahteraan rakyat yang lebih besar. Oleh itu, negara yang berkebajikan haruslah memainkan peranan yang penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya, termasuklah pendidikan, perumahan, penjagaan kesihatan dan lain-lain. Istilah kebajikan telah dikurangkan untuk merujuk terutamanya kepada kesejahteraan material dan kebajikan yang telah ditetapkan dalam hubungan balas dengan pertumbuhan dan pengeluaran ekonomi. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa perkara yang boleh dan tidak boleh dikatakan oleh ahli ekonomi tentang pengaturan institusi dan dasar kerajaan yang direka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Oleh itu, ahli ekonomi perlulah mengambil perhatian yang lebih memberi panduan yang lebih berguna kepada masyarakat. Assalamualaikum, saya Wan Nurfatihan, nombor matrik S58834. Saya memilih bahagian dalam kawalan harga barat.
Untuk peranan kerajaan dalam kawalan harga barang ini adalah satu isu yang biasa kita semua dengar, di mana sejak kebelakangan ini isu harga barang semakin hangat dibicarakan oleh semua masyarakat, tak kira yang kaya maupun yang miskin. Ini telah membuktikan bahawa harga barang waktu ini semakin meningkat dengan mendadak sehingga membebani rakyat atau pengguna sendiri. Tambahan lagi, isu yang semakin hangat dibicarakan ini ialah isu kenaikan harga ayam di pasaraya, di mana harga ayam yang semakin meningkat dengan melambung menyebabkan pengguna terpaksa membayar kos yang lebih tinggi untuk mendapatkan satu ekor ayam bagi meneruskan bekalan sumber makanan mereka, di mana harga ayam yang sebelum ini hanyalah RM14 1 kilo meningkat kepada RM20 1 kilo pada masa kini. Maka dengan ini, peranan kerajaan adalah sangat penting untuk mengawal kenaikan harga barang dalam barang kawalan. Ini kerana ayam adalah salah satu barang kawalan yang perlu dijaga harganya daripada terus meningkat. Maka kerajaan memainkan peranannya untuk memaksimumkan harga ayam supaya firma atau peniaga tidak meletakkan harga yang terlampau tinggi terhadap sesuatu barang kawalan. Jika terdapat peningkatan harga yang melebihi dari harga kawalan, pihak kerajaan boleh menyamang pihak yang bersalah kerana meletakkan harga yang lebih tinggi dari harga yang dimaksimumkan yang telah dibuat. Contohnya, baru-baru ini harga ayam yang meningkat, pihak kerajaan memainkan peranannya untuk menyamang banyak peniaga yang menjual ayam dengan harga yang lebih tinggi kepada pengguna. Kesimpulannya, peranan kerajaan ini adalah penting untuk mengawal harga barang supaya harga barang kawalan tidak diletakkan dengan harga yang sewenang-wenangnya oleh firma atau peniaga demi mengauk keuntungan mereka. Melalui peranan kerajaan, harga barang boleh dikawal daripada terus meningkat dan boleh meringankan beban pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada doktor, nama saya Zuraidah, nombor matriks S56798. Di sini saya akan membentangkan topik Pilihan Raya Umum Malaysia dan perkembangan isu politik semasa. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 di Malaysia yang diumumkan pada Mei 2018 adalah satu kejutan besar apabila gabungan pemerintah BN yang diketuai oleh UMNO tewas buat pertama kali sejak Malaysia merdeka. Dalam pilihan raya ini, Dr. Mahathir Mohamad kembali sebagai Perdana Menteri ke-7 selepas kemenangan Pakatan Harapan. Pada 24 Februari 2020, Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini membawa kepada pembentukan Perikatan Nasional pada Februari 2020. Tempoh jawatan Muhyiddin Yassin sejak awal lagi adalah goyah kerana gabungan pemerintah mempunyai majoriti yang rapuh di Parlimen. Selepas hampir seminggu huru-hara politik pada 21 Ogos 2021, Encik Ismail Sabri Yaakob yang merupakan naib Presiden UMNO telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati binti Mak Fauzi, S55413, ingin membantahkan topik sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 negara. Okey. COVID-19 telah melanda dunia dan salah satu negaranya adalah Malaysia. Melihat kepada sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 negara yang berada dalam keadaan stabil, yang mana terdapat beberapa peranan dari pelbagai pihak, iaitu daripada peranan pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, peranan kerajaan iaitu membuat Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP pada 18 Mac 2020 bagi mengawal penyebaran virus tersebut. Okey, seterusnya peranan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM dari semua pihak iaitu doktor, jururawat dan frontliner telah bertungku lumus dalam menyelamatkan dan memberi rawatan kepada pesakit COVID-19. Seterusnya, pada tanggal 21 Februari 2021, vaksin telah tiba di negara Malaysia dan telah memberikan sinar harapan kepada rakyat Malaysia yang mana telah lama berperang dengan COVID-19. Okey, seterusnya, setelah beberapa tahun Malaysia mengalami fasa pandemik, pada 1 April 2022, negara telah beralih kepada fasa endemik dengan kadar pemberian vaksin yang sangat tinggi, di mana dapat melindungi dan mengurangkan kadar positif COVID-19. Okey, sekian, terima kasih.